Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadah kepadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah utusan Allah yang diutuskan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat Allah dan menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah di akhirat sana. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang mulia, para sahabat baginda yang setia dan juga para pengikutnya yang tetap di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam siri kuliah bulanan kita. Dan kita nak sambung bacaan kita ataupun apa yang kita nak bincangkan dalam kitab ini atau dalam majlis ilmu umumnya, ialah macam mana kita nak memenuhi maksud tujuan kehidupan kita yang paling utama. Kita dalam hidup ni ada tugas. Dalam hidup kita ada tugas dan ada tanggungjawab, amanah yang diberikan kepada kita. Satu amanah yang Allah pernah tanya langit, Allah tanya bumi, Allah tanya gunung, apakah mereka sanggup memikul amanah ini? Kesemuanya jawab tak mampu. Kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Allah Ta'ala tanyakan gunung, langit, bumi untuk pikul amanah ini, tapi semuanya tak nak. Wa hamalahal insan. Tiba-tiba manusia sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil tentang betapa beratnya amanah itu. Apa yang dimaksudkan dengan amanah itu ialah kita hidup ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari Tuhan kita. Kalau binatang, langit, bulan, bintang, pokok, semuanya makhluk-makhluk itu lain daripada jin dan manusia, mereka kenal tak Allah? Kenal. Matahari kenal Allah? Kenal. Bulan kenal Allah? Kenal. Ikan di laut kenal tak Allah? Kenal. Pepohon-pepohon yang ada di sekeliling kita ni kenal tak Allah? Kenal. Allah Ta'ala kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu yang ada di sekeliling kamu ni, setiap sesuatu semuanya bertasbih memuji Tuhannya. Hanya saja kamu yang tidak tahu. Kalau kita dengar tasbihnya semut, kita pun boleh jadi terkejut. Kalau kita tahu tasbihnya burung, kita boleh jadi hairan. Atau kita dengar tasbihnya gunung, matahari dan bulan, boleh jadi kita pengsan. Tapi hakikatnya semua makhluk beriman kepada Allah, beriman tanpa diuji. Manusia sifat dia lain. Kerana manusia sanggup memikul amanah ini, maka Allah Azza wa Jalla telah ambil satu perjanjian antara manusia dengan Tuhannya.
Setiap roh yang nak lahir ke dunia dah ada satu perjanjian dengan Allah. Apa dia perjanjian itu? Allah Ta'ala tanya dia, bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Aku kan Tuhanmu. Mereka jawab di alam roh sana, bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami mengaku, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lalu dia lahir ke dunia. Bila dia lahir ke dunia, Allah Ta'ala kosongkan ingatannya. Yang ada adalah fitrah yang ada dalam dirinya. Ingatan dia tentang perjanjian itu dia lupa. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sambungan ayat tadi Allah Ta'ala kata, sampai di hari kiamat dia kembali bertemu dengan Allah. Dia kata, ya Allah, kami dulu waktu di dunia lupa akan perjanjian ini. Jadi kita sebagai manusia yang sedar akan hakikat ini. Macam mana kita boleh sedar? Kerana kita baca Quran, kerana kita baca hadis Nabi, kerana kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan Rasulnya, menurunkan kitabnya, dan Rasulnya menyampaikan kepada kita kitab dan juga wahyu dari Allah. Sehingga dengan wahyu itu kita tahu alam ini ada pencipta. Kita kenal Allah adalah Tuhan kita. Kita tahu nama-nama Allah itu apa, dan kita tahu bagaimana mengabdikan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini tugas kita yang paling utama. Dan inilah juga yang akan menjadi soalan yang ditanya dalam checkpoint pertama hari akhirat. Di mana checkpoint dia? Checkpoint hari akhirat, persinggahan pertama sebelum sampai akhirat, alam kubur. Bila sampai di kubur, soalan akan ditanya apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Di saat itu yang boleh menjawab hanyalah orang yang dahulunya mengenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia akan kehairanan. Ahin, dalam hadis sebut ahin la adri. Aku tidak tahu, kata dia. Padahal soalan tu simple. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Soalan yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Soalan yang ketiga, wa ma dinuka? Apa agama kamu? Itulah tiga soalan yang dah bocor ribuan tahun dahulu. Tapi belum tentu soalan bocor tu dapat dijawab dengan baik oleh orang yang ditanya. Sebab apa? Sebab jawapan kepada persoalan itu bukan jawapan dengan lisan atau lidah, tetapi yang jawab pada masa itu adalah anggota dan juga hati yang sebelumnya memiliki keimanan. Jadi kita ada satu tanggungjawab beriman kepada Allah. Dan kita beriman kepada Allah bukan sekadar mengenal Allah sebagai nama. Dan sebagaimana saya sebut sebelum daripada ni, Islam ni bukan sekadar pada nama. Dan Islam juga bukan pada nilai dia. Kebaikan, ada orang akhlak dia baik, ada orang buat baik kepada jiran, tapi dia tidak beriman, maka kebaikan itu belum lagi sempurna dan tidak akan dikira sebagai amalan baik. Kerana Islam terbina di atas tiang-tiang keimanan, dan Islam terbina di atas tiang-tiang keislaman yang kita panggil sebagai rukun iman dan juga rukun Islam. Maka kita nak faham 6 rukun iman: beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Setiap satu dari 6 ini ada huraiannya tersendiri. Tapi yang paling utama, kunci dia duduk mana? Beriman kepada Allah. Dari keimanan kepada Allah, barulah kita beriman Allah menciptakan malaikat. Lalu kita beriman dengan malaikat. Dari keimanan kepada Allah, Allah mengutuskan para rasul
Lalu kita beriman kepada Rasul. Dari keimanan kepada Allah, Allah menurunkan Alkitab. Lalu kita beriman kepada kitab. Dari keimanan kepada Allah, bahawa Allah dialah yang mematikan dan dialah yang akan menghidupkan kembali dan dialah yang akan berkuasa di hari akhirat. Lalu kita beriman kepada hari akhirat. Dan Allah dialah yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik atau buruk, semuanya datang dari Allah. Maka kita faham beriman dengan qada dan qadar. Kuncinya di mana? Beriman kepada Allah. Sebab tu kita baca buku kita ni, beriman kepada Allah atau rukun iman. Kita mulakan beriman kepada Allah. Tanpa melengahkan masa, lama ke photostat saja buku tu tak baca kan. Jadi kita bacalah buku kita, insya-Allah. Tak saya cakap tu, sama-sama. Nanti dengar je ustaz, dia pun tengok ustaz baca kat mana, tak tahu tadi dah. Tadi kita buka muka surat berapa? Rukun yang pertama beriman kepada Allah, muka surat yang ke-8. Tak ada muka surat situ. Ada nombor. Tanda lah. Saya pasal ada di tepi tu keluar muka surat PDF. Tajuk rukun pertama beriman kepada Allah. Jumpa tak? Okey, kalau dah jumpa boleh tengok buku. Sebelum daripada kita baca, so pada minggu yang lalu kita dah bincangkan tentang prinsip-prinsip keimanan. Bahawa iman ni sesuatu yang ada di dalam hati. Dia bukan sekadar percaya, tetapi dia lebih daripada kepercayaan yang sampai ke tahap yakin. Ada beza antara percaya dengan yakin? Ada. Kepercayaan duduk di pada pengetahuan. Dia tahu benda tu, dia percaya benda tu. Tapi keyakinan, dia akan masuk ke dalam hati manusia sehingga mengalir dalam setiap urat darah mereka. Lalu apa yang mereka buat dalam kehidupan ini, kalau ada keyakinan, dia sanggup buat apa saja kerana keyakinan tersebut. Jadi kita dalam rukun iman, iman ni bukan sekadar percaya, malah dia lebih dalam daripada tu. Dia adalah kepercayaan yang ada keyakinan yang sangat mendalam. Kepercayaan dengan keyakinan yang sangat mendalam. Bahasa Arab kata at-tasdiqul jazim. Kepercayaan yang sangat-sangat mendalam sehingga meresap ke dalam hati dan mengalir dalam setiap salur darah tubuh seorang manusia. Jadi keimanan kepada Allah. Lalu bila kita percaya dan nak yakin kepada sesuatu, macam mana kita bina keimanan kita? Mesti iman kita dibina di atas fakta-fakta yang benar. Orang percaya dan kadang-kadang sampai ke tahap yakin, bomoh tu menyembuhkan. Kita kata itu adalah kepercayaan dan keyakinan yang dibina di atas kebohongan. Betul tak? Sebab kadang-kadang ramai orang percaya benda tu padahal dia adalah bohong. Itu bomoh. Bagaimana pula ada orang percaya adanya Tuhan-Tuhan selain dari Allah? Dan mereka percaya sampai sanggup buat apa saja demi Tuhan mereka, padahal Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan palsu. Saya pernah sebut tentang Sai Baba. Ingat Sai Baba? Yang rambut afro tu kan? Sai Baba. Dah meninggal lah pun dia. Dah meninggal dah? Rasa dah meninggal dah. Dia dianggap Tuhan oleh pengikut dia. Tapi Tuhan itu sendiri di-ban, tak boleh masuk kepada beberapa negara. Maka logik tak Tuhan tak boleh masuk kepada negara yang dimiliki oleh dia. Semana dia bukan Tuhan. Tapi berapa ramai orang percaya dia adalah Tuhan. Orang percaya Tuhan tu tubuhnya manusia kepala gajah. Macam mana manusia boleh percaya kepada perkara tersebut?
kerana dia meletakkan nilai iman dia tu terlalu murah. Kita nak yakin kepada sesuatu, jangan yakin hanya dengan sekadar cakap-cakap. Kita kalau nak beli sesuatu, orang datang kat kita jual kereta, orang datang kat kita nak jual tanah, kita cari tak bukti bahawa tanah ni betul-betul ada? Mesti. Kita tanya, mana geran kereta? Tanya. Mana geran rumah? Mana geran tanah? Oh, bila kita tengok geran, kita pergi pula tengok kat pejabat tanah ke, kita tanya lawyer ke, kita tanya siapa, betul tak benda ni ada? Dia kata betul, baru kita percaya. Okey, boleh teruskan sama ada nak beli ataupun tidak. So kurang-kurangnya kita cek dalam urusan tu, benda ni betul-betul valid. Kalau itu urusan dunia kita buat macam tu, apatah lagi dalam urusan akhirat. Urusan akhirat lebih utama daripada urusan dunia kita. Kerana dunia ni sekadar susah dunia, tak boleh makan, tak boleh minum, duduk merempak, duduk bawah jambatan. Senang dunia pun, pada paling rumah besar, kereta mewah, kemudian kita makan cukup, tu pun sekat 2 pinggan tambah. Lepas pada tu dah tak boleh makan dah. Sebesar-besar kenikmatan dunia adalah penuh perut kita. Dan sekecil-kecil nikmat dunia adalah perut yang lapar. Tapi dibanding dengan akhirat, sehina-hina azab di akhirat, seringan-ringan azab, seorang dicelupkan dalam neraka, diangkat semula. Dengan sekali celupan api neraka, padahal disebut dalam hadis orang yang paling banyak nikmat dunia, katalah yang paling kaya dalam dunia ni, Fir'aun contoh. Dia ada emas, dia ada kekuasaan, dia ada istana, dia ada kerajaan, dia ada tentera, dia ada isteri, dia ada dayang, dia ada macam-macam semua, kenikmatan penuh. Fir'aun, orang yang paling nikmat dalam dunia, dimasukkan ke dalam neraka sekali celupan. Lalu ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat selama kamu hidup? Dia kata apa? Aku tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Hilang tu dari ingatan dia kenikmatan dunia bila berada sedetik dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan di akhirat nanti, sebesar-besar nikmat dunia, sebesar-besar nikmat akhirat, dia akan lupa segala kesakitan dia di dunia, dan dia akan lupa segala kekayaan dia. Orang yang paling susah di dunia, fakir duduk pada dia, miskin duduk pada dia, penyakit duduk pada dia, kesusahan duduk pada dia, tak ada tempat tinggal duduk pada dia, merempat. Tapi di saat dia dimasukkan ke dalam syurga, Allah Ta'ala tanya, pernah tak kamu rasa kesusahan selama hidup? Dia kata, aku tidak pernah rasa. Terlalu jauh bandingan nikmat dunia dengan nikmat syurga. Jadi kalau urusan dunia kita cek punya geran kereta, geran tanah, apa semua, untuk bina keyakinan bahawa projek atau perniagaan yang kita sedang jalankan itu valid, begitulah lebih utama dalam urusan akhirat, kita cek siapa yang betul-betul berkuasa di akhirat. Apakah dia Tuhan yang benar? Apakah dia Tuhan yang layak disembah? Berapa ramai orang menyembah Tuhan di dunia, sampai hari akhirat Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan. Dr. Zakir Naik pernah ditanya, what if, dia kata, what if sekarang you kata di akhirat nanti dialah Tuhan yang benar, dan kita semua akan bangkit di akhirat, akan jumpa dengan Tuhan, dialah yang berkuasa. What if kalau sebenarnya benda tu tak ada? Ni orang-orang yang berfikir etis lah ditanya. Kalau sebenarnya akhirat tu tak ada, jawapan dia mudah, dia kata, okey, sekurang-kurangnya itu lebih baik daripada sekarang saya tak percaya. What if tiba-tiba sampai akhirat benda tu ada? Mana lebih selamat? Satu orang dia percaya kepada hari akhirat, tiba-tiba
sampai akhirat tak ada. Which is itu hanya kita just ambil andaian. Kita yakin ada. Cuma nak jawab orang yang tak beriman. Kalau dia beriman ada, tiba-tiba sampai akhirat tak ada. Bandingkan mana lebih selamat, mana lebih untung dengan orang yang tak beriman tiba-tiba sampai ada. Anda buat macam mana? Macam kita kan packing bag kan, kita packing. Biasalah packing, nak pergi 3 hari, packing seminggu. Macam biasa je kan. Yang ni nak pakai, yang ni nak pakai, bawa habis 3 beg bawa. 3 beg bawa, penuh beg. Sampai sana yang pakai 1 beg je. 2 beg datang balik kat rumah, tak buka pun. Pernah berlaku? Selalu kan? Selalu. Fahamlah tu, saya pun macam tu juga. Kadang-kadang isteri ni kita nak pergi ada letak. Sampai kat sana kita pakai sikit balik ni abang dah pakai ni. Ni tak pakai lagi, bawa saja. Bawa balik semula. Sekurang-kurangnya kita bawa bekal. Dibanding tiba-tiba kita tak bawa apa-apa sampai kat sana tak ada. Mana lebih untung? Tu memang logik kita kan. Walaupun suami kata tak payahlah bawanya, dia kata abang, lebih baik bawa daripada sampai sana nak pakai tak ada. Betul tak? Begitulah urusan akhirat. Sebab tu hari ni kita yakin dengan akhirat, bukan sekadar andaian lagi tak. Itu kita hanya sekadar nak jawab orang yang baru-baru nak beriman dengan hari akhirat. Tapi kita yang dah beriman dengan Allah, beriman dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla, kita bukan lagi sekadar andaian. Kita letakkan dia dalam hati kita dan pasakkan dia betul-betul sehingga dia mengalir dari dalam seluruh urat jantung kita. Cuma untuk jadikan dia keimanan yang mendalam itu, mesti kita memahami hakikat siapa sebenarnya Allah dan bagaimana kita beriman dengannya. Baik, kembali kepada buku kita. Beriman kepada Allah akan terlaksana dengan melakukan perkara-perkara berikut. Ada 3 poin utama beriman kepada Allah. Semua dia bold. Pertama, kedua dan ketiga. Kita akan baca satu-satu. Cuma jarak antara 1, 2, 3 tu semuanya ambil lebih kurang dalam 10 muka surat. So kita baca sikit-sikit lah poin-poin tu kan? Kalau baca satu-satu, baca je lah, tak sempat nak syarah lah. Jadi storytelling tu tak ada. Jadi kita tak faham. Okey. Keimanan kepada Allah ni ada terlaksana dengan 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad, yakni percaya bahawa alam ini mempunyai pencipta yang satu. Esa dalam penciptaannya, kerajaannya, pentadbirannya, mengatur keadaannya, memberi rezeki, berkuasa, melakukan sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan mudarat yang tiada Tuhan selain darinya. Kemudian bawah tu bla 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 bla. Maksud yang pertama ni ialah, pertama, beriman dengan Allah sebagai dialah yang berkuasa menciptakan alam semesta. By default kita kata, kalau kita fikir dengan akal kita pun, ada tak satu benda di alam ini yang wujud tanpa pencipta? Ada tak satu benda di alam ni wujud tanpa ada orang yang buat dia? Pen ni yang saya pegang ni, kalau saya tanya, tak tahulah, tiba-tiba jatuh daripada langit, nak bentuk pen ni dia boleh menulis dekat tablet. Ada orang percaya ke? Tak ada. Gelas yang kita guna untuk minum ni, kata-kata tiba-tiba datang ribut petir, dia panah, kilat tu panah pasir silikon tu, sehingga tiba-tiba pasir tu jadi gelas kaca cantik pula. Ada pula apa tu, hiasan-hiasan kat dalam dia. Orang kata itu cerita bohong.
Semua benda yang ada di dunia ni ada pencipta. Cuma sebahagian daripada orang yang terpengaruh dengan ideologi saintis barat ataupun orang-orang etis yang tak beriman kepada Tuhan, dia kata semua ni wujud secara semula jadi. Dia kata semua ni wujud berlaku secara apa tu bahasa kita, teori Darwin, evolusi, berlaku secara evolusi. Daripada begini akhirnya kita tahu mana ada benda berlaku sendiri. So kalau kita tanya, alam ni sebelum dia ada, di mana dia? Tak ada. Dari tiada kepada ada, siapa yang mewujudkan dia? Kita. Tak usah kata alam, kita tengok kita pula. Kita ni dulunya tak ada, kemudian jadi ada. Siapa yang mewujudkan kita? Maka orang kata, tu mak ayah saya lah. Soalan dia, betulkah mak ayah kita yang mencipta kita? Jawapannya tidak. Dia hanya sebab untuk Allah ciptakan kita melalui rahim ibu kita. Sebagai bukti, saya dah sebut sebelum daripada ni, kalaulah ayah dan ibu tu yang berkuasa mencipta, nescaya mereka boleh tentukan berapa ramai anak dia nak, berapa banyak anak lelaki dan berapa banyak anak perempuan, macam mana rupa dia. Kalau kita boleh pilih anak kita, mesti kita letak hidung mancung macam Shah Rukh Khan contoh, mata biru macam apa. Tapi kalau kita tentu sendiri, akhir sekali nampak keluar tu muka memang tak handsome langsung. Pasal kita punya cara, kita belum manusia, kejadian manusia macam orang bodoh plastik. Ujung-ujung tu kita tengok kesempurnaan pada ciptaan mungkin kita pandang indah, tapi pada ciptaan Allah jauh lebih indah. Jadi siapa yang sebenarnya mencipta? Allah. Itu pada kita, pada langit, pada bumi, pada seluruh alam semesta. Maka mesti ada yang mencipta. Mempercayai bahawa alam semesta ini wujud dengan adanya pencipta adalah lebih mudah difahami dan diterima akal daripada memahami bahawa dia wujud tanpa pencipta. Boleh faham? Untuk buktikan dunia ni wujud tanpa pencipta lagi payah daripada mewujudkan, menanam idea dunia ni wujud ada pencipta. Orang yang kata dunia ni wujud tanpa pencipta, bingung dia nak buktikan teori dia. Macam mana hak ni ada? Mulalah cari manusia ni, cari mula-mula nampak beruk, lepas nampak beruk nampak pula chimpanzee, lepas tu nampak pula macam-macam. Akhir sekali manusia bermula daripada ni. Dia pun tengok burung, tiba-tiba tengok ikan yang bersayap. Oh, inilah sebenarnya asal usul ikan. Burung tu asal daripada ikan yang bersayap. Punyalah payah dia nak buktikan teori evolusi dia. Tapi bagi orang yang percaya langit dan bumi ni ada pencipta, mudah je. Siapa yang cipta? Langit dan bumi. Allah. Dah. Selesai. Kita pun tenang. Jadi pertama, beriman dengan Allah ni, bahawa kita beriman dengan pencipta alam semesta. Siapa Tuhan? Kalau orang tanya, siapa Tuhan? Tuhan tu, sebelum kita letak nama bagi dia, Tuhan tu siapa? Sebelum kita letak nama dia, entiti Tuhan tu, siapa Tuhan? Tuhan tu dia yang mencipta alam semesta. Dialah Tuhan. Kalau ada orang zaman-zaman dulu, lupa nama sahabat tu, dia beriman kepada Allah pada sifatnya dulu. Dia tengok langit, dia tengok bumi, dia tengok gunung. Dia kata semua yang ada depan mata dia ni mesti ada pencipta. Cuma dia tak tahu siapa yang mencipta. Sehingga akhirnya ada suara di Mekah bagi tahu Muhammad mengajak orang menyembah Tuhan yang Maha Pencipta dan meninggalkan sembahan berhala. Lalu dia cepat-cepat pergi, dia tanya Nabi Muhammad, inilah yang selama ni aku cari. Aku nak beriman kepada Tuhan yang mencipta alam semesta. So Tuhan tu siapa? Sebelum kita sebut nama dia, Tuhan adalah yang mencipta alam semesta. Tuhan adalah yang mencipta kita.
Tuhan dialah yang berkuasa mengadakan sesuatu yang tiada. Tuhan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memperjalankan langit bulan, mengedarkan bulan dan bintang. Dialah yang mengatur segala-galanya. Itulah Tuhan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala ajak kita beriman kepada Dia bukan sekadar nama. Allah Ta'ala suruh kita faham konsep tu, diajak kita beriman kepada Dia. Cuba tengok ayat Quran yang ada dekat buku kita, muka surat yang selepasnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah Ta'ala kata, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu. Siapa dia? Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia tu siapa? Tuhan kita. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya seperti bangunan, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Dia ada sebut nama dia? Tak sebut nama dia. Dia sebut apa? Sifat dia. Kamu nak cari Tuhan, cari yang mencipta langit dan bumi, cari yang cipta kamu, cari yang menurunkan hujan, cari yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. So kalau ada kata Tuhan patung tu, apa yang dia mampu cipta? Tak ada. Kalau orang beriman bahawa pokok besar tu adalah Tuhan dia, apa yang dia mampu buat? Tak ada. So kalau nak cari Tuhan yang mencipta kita, mencipta orang sebelum kita, mencipta alam semesta, menurunkan hujan, dialah yang layak digelar Tuhan. Faham? Pergi lagi ayat Quran. Allah Ta'ala kata lagi dalam ayat yang seterusnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi ada orang, dia rasa dengan kuasa dia layak jadi Tuhan, seperti Fir'aun, seperti Namrud. Tapi Allah Ta'ala kata, tu bukan Tuhan. Tuhan ni, dia yang memiliki kuasa atas kuasa. Berarti dia memberikan kuasa kepada siapa yang dia kehendaki. Dia boleh mencabut kuasa yang daripada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula tidak ada yang boleh mengalahkan kuasanya. Itu baru layak jadi Tuhan. Fir'aun, waktu dia berkuasa, dia hebat. Tapi dia mati, di mana kekuasaan dia? Tak ada. Namrud, waktu berkuasa mengaku jadi Tuhan. Bila Nabi Ibrahim tanya, alihkan matahari dari terbit ufuk timur, pergi jadikan dia terbit di ufuk barat. Maka hilang kekuasaan Namrud. Nak cari Tuhan, cari yang paling berkuasa. Dan dia satu-satunya. Sebab tak akan ada dua punca kuasa, seperti mana tidak ada kereta memiliki dua driver. Kalau kita tiba-tiba kereta kita, pengeluar kereta buat steering tu ada dua. Dan dua-dua tidur. Dua-dua tidur. Boleh kontrol. Agak-agak kita start kereta depan pintu ni, rumah datin ni, sampai ke simpang luar tu, guard house tu. Nah,
Ini kata saya tak nak pergi, ini kata saya nak pergi, atau kata saya nak tak pergi. Akhir sekali seorang pusing kanan, seorang pusing kiri, kereta tak boleh nak bergerak. Pasal apa? Kalau kereta pun tak boleh ada dua driver, kapal tidak boleh ada dua nakoda, apatah lagi alam semesta. Mesti ada satu yang maha berkuasa, dan dia tu kekuasaan yang tidak terkalahkan, dan dia kekuasaan dia yang memberi kuasa kepada siapa kehendaki dan mencabut kuasa dari siapa kehendaki. Dia tu siapa? Tuhan. Belum ada nama tak? Belum. Nak suruh faham konsep tu dulu. Allah Ta'ala kata lagi, surah yang seterusnya, ayat surah Hud ayat 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiadalah sesuatu daripada makhluk yang bergerak di atas muka bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata. Yang namanya Allah mesti berkuasa, rezeki pun milik dia. Semua yang ada, nak tempat tinggal di mana, nak susun kat mana, dia Tuhan. Sifat Tuhan tu mesti memiliki kekuasaan mutlak. Okey? Dan Allah Ta'ala kata lagi, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, bagi Allah jualah segala urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Semua ni ciri-ciri Tuhan. Mencipta dia, memberi rezeki dia, mengatur kekuasaan dia, mengadakan dia, meniadakan dia. Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia ni siapa? Cari punya cari. Tidak ada yang berani declare benda ni dengan sempurna, melainkan satu saja entiti. Saya panggil sebagai entiti nak suruh kita faham. Tanyalah mana-mana sembahan selain dari Allah. Tanya agama mana pun, siapa yang cipta langit dan bumi? Fir'aun pun tak berani mengaku. Namrud pun tak berani mengaku. Apatah lagi selain daripada tu yang merupakan patung-patung yang tidak bergerak, tidak melihat, tidak mendengar. Yang berani mengaku bahawa akulah yang mencipta alam semesta, satu je, Allah. Dialah yang kata, Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, dialah pemilik alam semesta. Dialah juga kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Dialah Allah. Kalau tanya lain, tak berani nak mengaku. Marilah Tuhan nama apa? Kepala kuda, ekor kuda, kepala orang. Tubuh manusia, kepala gajah. Tangan dia belah kanan ada 4, belah kiri ada 4. Kepala ular, macam-macam. Semua ni bukan Tuhan. Yang Tuhan ni sifat-sifat tadi. Boleh faham? Kita pergi lagi. Kemudian setelah kita kenal Tuhan tu sifat dia, kita beriman pula apa nama dia. Kita pergi kepada nama. Siapa nama dia? Allah. Dan Allah memiliki 99 lagi nama. Bila kita beriman kepada Allah, kita juga beriman bahawa Allah memiliki nama-nama. Apa nama-nama Allah? Okey. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah
Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yakni mulia. Oleh itu serukanlah dan berdoalah kepadanya. Allah kata dia ada nama, dan nama-nama Allah adalah nama-nama yang indah, seindah-indahnya dan sesempurna namanya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Nabi SAW kata Allah ni dia ada 99 nama. Siapa yang ingat nama tu, siapa yang hitung nama tu, dia akan masuk syurga. Dan Allah adalah witir, yakni tunggal. Dia suka kepada witir, yakni bilangan yang ganjil. Baik, 99 nama Allah ni, maka orang pun cubalah kumpul. Dekat mana kita nak dapat nama-nama ni? Kat mana kita nak dapat nama-nama ni? Jawapan dia, nama-nama ni kena datang bersumber wahyu. Bukan nama Allah ni macam kita letak nama anak kita. Dapat anak, aku fikir anak aku ni nama apa nama ke dia? Apa? Ismat Ulam Raja contohnya. Nama Hafiz Ramli bagi apa? Nama dia kadang-kadang King Pasola dia letak nama. Pelik-pelik nama Hafiz Ramli letak. Apa lagi nama dia letak? Do, Re, Mi, nama dia pelik-pelik Hafiz Ramli letak. Nama bagi Allah bukan seperti nama bagi makhluk, tak. Kita boleh letak nama anak kita. Dapat satu anak nama, okey aku nak letak nama Ahmad Hashimi, dapatlah nama saya. Orang ni letak nama Ahmad Syahid, dapatlah kameraman kita. Nama dia macam tu. Tapi letak nama ayah kita letak. Tapi bagi Allah bukan macam tu. Yang berkuasa meletakkan nama bagi Allah siapa dia? Allah sendiri. Kita tak ada hak untuk letak nama bagi Allah. Sebab tu bila Allah merahmati kita umat Islam, salah satu daripada rahmat Allah ialah dia tak bagi kat kita satu je nama. Dia bagi kat kita banyak nama. Sehingga kita ni boleh panggil dia dengan macam-macam nama. Tujuan dia bagi nama tu supaya kita panggil dia sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Dia ada nama yang Maha Pengasih. Bila kita perlu kepada rahmat kasih sayang, kita panggillah Tuhan yang Maha Pengasih, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita perlu kepada keampunan, kita serulah nama Tuhan yang Maha Pengampun, ialah Al-Ghafur. Bila kita perlu kepada apa lagi? Rezeki, kita panggillah Ya Razzaq, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Kerana Allah tu cukup bagi kita. Allah satu untuk kesemua hajat kita, ada padanya belaka. Itulah baru layak jadi Allah, baru layak jadi Tuhan. Satu dia untuk kesemua hajat kita. Letaklah apa keperluan kita dalam dunia ni dan juga di akhirat nanti. Maka kalau Tuhan tu betul, dia boleh memenuhi semua keperluan. Sebab tu orang yang memahami konsep dewa-dewa, dia ada dewa prosperity, dewa kekayaan. Kepalanya botak, perutnya besar, menggambarkan rezeki dia banyak sampai perut dia besar. Prosperity dia anggap sebagai dewa, tapi dia hanya berkuasa pada kekayaan. Mari orang ni pula, orang ni dewa lain pula, dewa hujan, dewa langit, dewa gunung, dewa. Jadi seolah-olah mereka ni tidak memiliki kekuasaan mutlak. Yang nak nama Tuhan ni mesti dia mutlak. Dia tak ada kata Tuhan ni saya hanya berkuasa pada teritori saya, yang tu teritori orang lain. Maknanya ada lagi Tuhan lain lah. Kalau namanya Tuhan, dia mesti berkuasa mutlak dan dia berhak untuk menunaikan segala hajat makhluk dia. Jadi Allah, segala hajat kita ada pada dia. Sebab tu kita diajar hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku.
dan dialah sebaik-baik yang aku serahkan urusanku. Kita nak anak, dialah yang memberi zuriat. Kita nak sihat, dialah yang menyembuhkan dan memberi kesihatan. Kita nak umur yang panjang, dialah yang menghidup dan mematikan. Kita nak apa lagi? Kita nak kekayaan, dialah yang maha memberi rezeki. Kita nak apa? Semua. Dan kekayaan dia tak akan habis. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah sendiri yang kata, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalikan min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku. Siapa kata? Allah. Wahai hamba-hambaku, kalaulah manusia yang pertama dari kalangan kamu sehingga manusia yang terakhir, dan jin yang pertama dari kalangan jin sehinggalah jin yang terakhir, semua sekali, berapa jumlah dia? Berbilion-bilion, tak tahulah, trilion mungkin. Kumpulkan daripada Nabi Adam sampai yang terakhir, manusia dan jin semua duduk di alam satu tempat. Kemudian kesemua mereka berdoa minta dengan Allah hajat masing-masing. Kita kalau Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, nak minta, kita nak minta apa? 100 juta? 100 bilion? Letaklah kita minta kekayaan. Kekayaan. Walaupun sebenarnya kalau patut minta lebih daripada itulah, tapi kita andaikan saja. Kalau Allah Ta'ala offer kat kita nak bagi kekayaan, berapa banyak kita minta? 1 nanti minta 1 million sahaja. 1 million nanti. Mungkin sebab datin dah banyak dekat batas 1 bilion cukup lah aku. Kalau saya tak minta 1 milion, dia offer berapa bilion pun tak apa. Contoh. Berapa minta? Okeylah kita kata kita terima 1 milion. Kali dengan trilion manusia tadi adalah. Even kalau seorang tu minta 1 bilion seorang, 1 trilion seorang, Allah Ta'ala kata, fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah. Allah open dia minta apa yang dia nak, lalu Allah bagi kepada setiap orang apa yang dia minta. Yang ni dapat 1 milion, 1 bilion manusia semua dapat 1 million. Ataupun orang minta 1 bilion, setiap orang, each person dapat 1 billion, berapa tak tahulah. Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi semua, tidak kurang kekayaanku, walaupun melainkan seperti sebatang jarum dicelupkan di lautan yang luas. Nanti kata tadi, orang banyak datang, orang banyak takut habis. Allah kekayaan dia tak habis. You imagine, Tuhan tu sifat dia macam tu. Kalau setakat ada beberapa bilion, beberapa trilion, dia tak layak lagi jadi Tuhan. Tuhan tu dia, kalau dia bagi pun kekayaan dia tak habis. Tidak habis. Itu nama Tuhan. So Allah ni, dia memiliki nama-nama. Banyak nama-nama dia, 99. Itu pun sebenarnya belum habis lagi. Allah masih simpan di sisi dia banyak lagi nama-nama yang belum lagi dia bagi tahu kat kita. Hanya Allah yang tahu, tersimpan di sisi Allah, dan sampai hari akhirat manusia akan kenal Allah dengan pengenalan yang jauh lebih indah daripada kenal di dunia. Okey? So, daripada mana kita dapat ambil nama-nama Allah? Wahyu. Quran
dan hadis. Baik. Dalam mempercayai nama Allah ni ada dua asas utama. Yang pertama, nama-nama itu menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada sesuatu pun kekurangan padanya dalam semua perkara. Tiada yang menyerupainya akan sesuatu, tidak menyerupainya oleh sesuatu, dan tidak ada yang menyengutuinya sesuatu pun dari makhluknya. Boleh faham? So bila kita kata Allah memiliki nama, maksud daripada nama tu, setiap nama memiliki maksud. Dia bukan nama yang tak ada maksud. Nama Allah ni bukan macam nama yang manusia. Manusia ni letak kadang-kadang nama yang tak ada maksud. Nah, contohnya suami dia nama isteri dia nama Maznah. Suami dia nama Daud. Dia pun dapat anak lelaki. Jadi Mazda. Contoh. Apa makna dia? Tak ada makna. Nama dia Mazda sebab Maz dengan Daud jadi Mazda. Betul tak? Contoh itu. Kalau isteri dia nama Suhaila, suami dia nama Zulkifli. Jadi apa? Suzuki. Contoh. Tak ada makna. Allah, nama Allah ni memiliki makna. Ar-Rahman ada makna. Ar-Rahim ada makna. Al-Quddus ada makna. As-Salam ada makna. Setiap dari nama-nama Allah ada makna. So, bila Allah meletakkan nama bagi dia, dengan makna tersebut, makna tu menunjukkan sifat dia yang sempurna padanya. Maknanya pada Rahman, kasih sayang. Mana Allah memiliki sifat kasih sayang. Setiap makna menunjukkan sifat. Allah Maha Pengasih, berarti kasih sayang ada pada Allah. Allah Maha Pemurah, berarti sifat murah ada pada Allah. Allah Maha Pengampun, berarti keampunan ada pada Allah. Allah Maha Kaya, berarti kekayaan ada pada Allah. Setiap nama Allah memiliki makna, dan setiap makna menunjukkan sifat. Dan sifat itu kita kena faham bahawa sifat yang ditunjukkan oleh makna nama Allah adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya dan tidak ada sesuatu pun menyerupainya. Contoh. Bagi contoh. Ambillah nama Allah yang maha pengampun, maha pengampun, maha pemaaf. Bandingkan, kita pun kadang-kadang ada sifat maaf kita kan. Kita pun ada sifat. Tapi pada Allah sifat tu terlalu agung. Kita kalau maaf kat orang datang pijak kaki kita, dia kata maafkan saya tak sengaja. Saya kata tak apalah. Duk kali kedua dia pun pijak lagi. Kita pun celak mata kat dia. Dia kata maaf ya, saya tak sengaja. Yalah tu tak sengaja. Kali ketiga dia pijak lagi, kita pijak pula kaki dia. Nah kau ambil kau. Kita pula buat macam tu. Pasal apa? Pemaaf pada kita ada sempadan. Betul? Tapi pemaaf pada Allah tak ada sempadan. Allah kalau dia maaf, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu melangit tinggi, banyak sampai ke langit, kemudian kamu minta keampunan dariku, aku akan beri kepadamu keampunan. Allah sifat dia sempurna. Pernah baca hadis seorang lelaki bunuh 100 orang kemudian nak taubat? Apakah dia sempat bertaubat? Belum. Dia hanya nak bertaubat, dan bila nak taubat lepas dia bunuh 99 orang, dia pergi tanya orang ahli ibadat, aku ni dah bunuh 99 orang, boleh tak aku nak taubat? Kawan tu kata tak boleh. Dia kata alang-alang tak boleh, aku bunuhlah seorang lagi. Dia berbunuh seorang lagi, cukup 100. Tapi keinginan taubat tu ada lagi dalam hati dia.
Dia pun rasa nak taubat pula. Pergi tanya seorang lagi ahli ilmu. Ahli ilmu ni kata tidak ada yang menghalangmu dari taubat. Cuma untuk bantu kamu, jangan duduk lagi di negeri sini. Sebab kamu akan kawan dengan orang-orang jahat, payah nak taubat. Kamu berhijrahlah pergi ke negeri orang-orang yang baik. Maka dia dengan keinginan hatinya nak bertaubat, dia pun pergilah berjalan, meninggalkan tempat yang dia tinggal, menuju ke negeri tempat dia nak bertaubat. Sehingga akhirnya dia mati tengah jalan. Dengan sebab mati tengah jalan tu, Allah terima taubat dia. Luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah dengan luas kemurahan Allah, Allah ni murahnya, dia Rahman. Kita nak buat amalan baik, kita niat dah dapat dah pahala baik. Kita niat nak buat baik, dapat dah pahala. Satu kebaikan Allah Ta'ala tulis. Tapi kalau kita niat, kemudian kita buat, Allah bagi 10 kali ganda. Rahmatnya Allah. Kalau orang tu nak buat benda jahat, tapi dia tak buat, dia niat tak sempat buat, Allah belum tulis dosa dia. Tapi kalau dia niat nak buat, dia tinggalkan kejahatan itu kerana Allah, Allah tulis pula baginya kebaikan. Dan kalau dia niat buat kejahatan, dia buat kejahatan tersebut, Allah tulis baginya 1 kejahatan. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sebab tu Allah ni bila sebut nama dia, ada sifat. Sifat dia maha sempurna dan tidak ada tandingannya. Malah kalau dalam keampunan, kita tak akan berlaku macam manusia. Manusia ni paling-paling kalau ada orang hutang dengan kita, dia minta maaf dekat kita, tak mampu bayar hutang, apa kita buat? Nanti kata mesti bayar. Harta banyaklah, kalau sikit-sikit kan dia kata tak apalah, saya halalkanlah sikit-sikit tu kan. Kalau Allah, orang buat salah dengan dia, orang taubat. Yang sebenarnya salah ni kira hutang dia dengan Allah lah. Tiba-tiba dia minta ampun kepada Allah. Allah bukan sekadar menghapuskan kesalahan dia, bahkan malah Allah ganti tempat kesalahan itu dengan kebaikan. Contoh, dia ada 1 juta kemaksiatan. Bila dia taubat kepada Allah, tempat 1 juta kejahatan itu Allah ganti dengan 1 juta kebaikan. Mana ada manusia buat macam tu? Tak ada. Jadi Allah ni sifat dia bila tu baru beberapa contoh yang menunjukkan bahawa pertama, kaedah dia sifat Allah. Setiap nama mengandungi makna dan menunjukkan sifat. Dan sifat itu adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya dan tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Itulah Allah. Okay? Tu kita tak hurai satu-satu. Baru satu sifat dia, pengampun. Baru kasih sayang Allah situ je. Kalau kita sifat maha kaya, maha agung, maha mendengar, maha melihat. Melihat kita. Allah maha melihat? Ya. Kita melihat? Ya. Tapi kita bukan maha melihat, Allah maha melihat. Macam mana lihat? Kita lihat dengan mata kita. Orang tutup lampu tak nampak dah. Betul tak? Orang tutup mata tak nampak dah. Betul? Tapi Allah, dia melihat segala-gala daripada sekalian makhluknya. Tidak ada yang terhalang daripada penglihatan Allah. Sembunyilah kat mana, duduk dalam gua pun Allah nampak, duduk dalam gelap pun Allah nampak. Sehingga apa yang ada dalam hati manusia pun Allah nampak. Dahsyat. Okey. Pendengaran kita ni dengar setakat ni lah. Kalau volume kuat dengar, kalau tak ada mic ni tak dengar. Betul tak? Atau cakap jauh sikit dah tak dengar. Kalau tak ada telefon memang lawa macam tu, macam tu. Tapi Allah, kita doa dalam kegelapan malam, dalam bisikan, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allah dengar sehingga bisikan kita. Tak ada yang menghalang daripada Allah mendengar. Satu hadis yang cerita, wanita ni dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan rumah tangga dia kepada Nabi. Masa tu
isteri Nabi ada dalam rumah dengan Nabi. Wanita tu dia balik tabir, Nabi di belakang tabir, dia balik tabir, Nabi di sini, Aisyah di belakang. Nabi dengar je wanita mengadu. Aisyah kata, aku yang dalam rumah pun tak dengar dia bisik apa. Dalam keadaan Aisyah dalam rumah tak dengar, turun ayat Quran dari langit. Allah telah mendengar aduan wanita itu. Itu pendengaran Allah. Tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu, pengetahuan, penglihatan, kuasa dan segala-galanya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, bila kita kata Allah ni maha sempurna, maka dari kesempurnaan itu ternafi secara automatik segala sifat-sifat kekurangan. Biasanya kalau Allah maha kaya, dia tidak miskin. Allah maha pemurah, dia tidak bakhil. Kita mesti menafikan sifat-sifat yang tak layak dari Allah. Okey? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat Quran Allah Taala kata, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Ada ayat selepas muka surat tu, tak ada nombor, nanti kita tak balik nombor tu. Jumpa dah ayat Quran tu? Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, sifat-sifatnya, zatnya, sifat-sifatnya, pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hambanya. Jadi Allah, dia maha adil dan dia menafikan dari dirinya kezaliman. Jadi dalam kita mengimani Allah maha sempurna, kita juga mengimani bahawa Allah suci dari sifat kekurangan. Dan Allah menafikan, contoh lagi ayatnya, surah Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit ataupun di bumi. Jadi bila dia maha berkuasa, tidak ada yang boleh mengalahkannya. Kalau ada yang mengalahkan dia, maknanya menang itulah Tuhannya. Betul tak? So kita kena kenal Allah dengan nama-nama dan keseluruhan sifat dan keagungannya. Kalau ada orang tanya, dia kata Tuhan ni, sebelum dia ada, siapa yang buat dia? Kadang-kadang ada orang ni dia mikir bab gitu. So kita jawapan dia macam mana? Jawapan dia, soalan tu tak kena pada sifat dia. Apa skema soalan tu, cara soalan tanya tu tak kena. Sebab bila kita tanya Allah ni, dia tidak dicipta. Macam mana kita tanya siapa pencipta? Kalau kita tanya pencipta yang salah pun kita salah dah. Contohnya, kita tengok nasi, kita tengok baju. Hak je buat nasi orang lain, hak buat baju orang lain. Tapi kita tanya, nasi ni siapa yang jahit? Baju ni siapa yang masak? Kita kata salah soalan tu. Pasal apa? Tak berlaku jahit pada nasi, sebagaimana tak berlaku masak pada baju, dan tidak berlaku penciptaan pada Allah. So jangan tanya soalan siapa cipta Allah, sebab tak berlaku penciptaan pada Allah. Dialah Allah yang mencipta dan tidak diciptakan. Habis. Boleh faham? Dialah yang terawal, dialah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun selepasnya. Dialah Allah. Kalau kita letak kaedah yang sama dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Tuhan tu sifat dia. Tidak cipta, lam yalid
walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Kalau dia ada pencipta, pencipta dia tu layak jadi Tuhan. Dan kalau kita terima idea tu, lama-lama kita tanya lagi, pencipta tu siapa cipta, kemudian pencipta tu siapa cipta, kita tidak akan jumpa pengakhiran soalan dia. Macam point 3 siapa sudah tak suruh. Boleh faham? Okey? Kita pergi lagi. Muka berapa kita nak berhenti ni? Dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah, muka surat seterusnya, muka surat 14. Laju tak? Setengah jam lagi. Boleh? Boleh lagi? Boleh hak dengarnya, hak cakap tak boleh ya? Boleh? Okey. Faham tak ni? Faham? Saya takut cakap-cakap tak faham pula ni. Dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah, perkara-perkara berikut perlu diambil kira. Yang pertama, beriman dengan sabitnya semua nama-nama Allah yang indah yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak menambah atau mengurangkannya. Jumpa tak? Jumpa? Okey. Cuba underline tidak menambah. Mula-mula underline Al-Quran tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Underline yang kedua, tidak menambah dan tidak mengurangkannya. So tadi saya dah cakap dah, kita nak dapat tahu nama Allah ni kat mana? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu wahyu. Inilah yang menjadi sumber kepada nama-nama Allah. Tak ada orang boleh letak nama bagi Allah melainkan Allah sendiri. Kalau Nabi bagi tahu, ustaz, macam mana? Yang Nabi bagi tahu tu Allah wahyukan kepada Nabi. Okey? Jadi tak ada orang yang letak nama bagi Allah melainkan Allah sendiri, dan Allah letak ada dalam Quran, ada Nabi bagi tahu melalui hadis Nabi. Bila kita terima daripada Quran dan hadis, kita tidak boleh menambah dan mengurangkannya. Tak boleh kita kata, yang ni saya nak pakailah nama Tuhan ni, mari satu lagi nama, yang ni saya tak nak pakailah. Bukan hak kita nak menambah dan mengurangkan nama Allah. Apa yang Allah bagi tahu kita terima, apa yang Allah tak bagi tahu kita tak cakap apa-apa. Boleh faham? Kan? Kita menerima seadanya apa yang Allah bagi tahu. Allah Ta'ala kata sebagai contoh, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, Huwallah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat menundukkan segala-galanya, yang maha melengkapi segala kebesarannya, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Nama-nama ni Allah bagi. Apa nama Allah? Kalau kita dengar ayat ni, cuba tengok ayat tadi. Apa nama Allah dalam ayat ni? Nombor satu, Allah. Lepas tu Al-Malik. Lepas tu Al-Quddus. Lepas tu As-Salam. Lepas tu Al-Mu'min. Lepas tu Al-Muhaimin. Lagi Al-Aziz. Lagi Al-Jabbar. Lagi Al-Mutakabbir. Semua tu nama-nama bagi Allah. Siapa yang bagi nama ni? Allah sendiri. So kalau kita panggil Ya Allah Ya Quddus, boleh? Ya Allah Ya Malik, boleh? Ya Allah Ya Salam, Ya Allah Ya Mu'min,
Ya Allah ya Muhaimin, Ya Allah ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Boleh. Pasal apa? Ini nama-nama Allah. Jangan panggil Allah dengan nama-nama yang kita reka sendiri. Okey? Tapi kalau sudut makna, mungkin kita boleh berbeza antara makna-makna tu. Kita bolehlah berbeza dari sudut terjemahan dia. Tapi pada nama asal, tidak ada yang boleh meletakkan nama Allah seperti Allah letakkan nama bagi dirinya sendiri. Boleh? Kita pergi lagi. Nabi SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Maksud dia, ya Allah, aku mohon kepada Engkau bahawasanya bagimu segala puji-pujian dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau yang maha mengasihani, yang maha mencipta langit dan bumi, yang maha memiliki kebesaran dan kemurahan, yang maha hidup lagi maha mengawasi. Siapa bagi tahu nama-nama tu? Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah. So kita pun ambil lah dalam hadis ni, oleh kerana hadis ni sahih. Apa nama Allah dalam hadis ni? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Betul? Al-Mannan, daripada awal. Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Semua tu nama-nama Allah. Makna dia ada dalam terjemahan dia. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda lagi, tadruna bima da'allaha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Bima da'allahu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala walladhi nafsi biyadihi laqad da'allaha bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Ada seorang lelaki dia berdoa kepada Allah. Lalu Nabi SAW tanya sahabat-sahabat yang lain, kamu tahu dah apa yang beliau doakan kepada Allah? Lalu sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya dia, yakni lelaki itu, telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Sekiranya didoakan dengannya maka dikabulkan, dan jika dipinta dengannya maka diberikan. So kita ni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kita hanya terima sahaja apa yang ada dalam Quran dan hadis. Yang kedua, beriman bahawa Allah yang menamakan dirinya bukan dinamakan oleh seorang pun dari makhluknya. Yang ni kita dah jelaskan. Yang ketiga, beriman bahawa nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna dan tidak ada sebarang kekurangan padanya. Maka wajib beriman dengan semua pengertian yang tersebut, sebagaimana wajib beriman dengan semua nama-namanya. Ini pun kita dah jelaskan. Yang keempat, wajib menghormati pengertian yang terkandung dalam nama-namanya dan jangan sekali-kali melakukan sebarang perubahan ataupun menafikannya. Jangan pula kita yang kata, sebenarnya tidak macam tu, Allah nama dia macam tu tapi sifat dia tidak macam tu. Kalau Allah yang bagi nama dia ada memiliki sifat, itulah sifat bagi Allah. Baik. Yang seterusnya, beriman dengan semua tuntutan yang terkandung di dalam namanya yang terdiri dari hukum-hukum dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya daripada perbuatan dan kesan-kesannya. Sebagai contoh, nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami' tu kita beriman salah satu daripada nama Allah ialah As-Sami', ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Kemudian kita beriman bahawa yang menamakan As-Sami' hanyalah Allah. Yang ketiga, beriman ada erti mendengar pada As-Sami'. Yang keempat, menghormati sifat mendengar yang ditunjukkan oleh nama As-Sami' dan tidak mengubah atau menafikan. Dan yang kelima,
kita tahu pendengaran Allah sebagaimana yang kita dah sebut tadi sangat sempurna dan meliputi segala-galanya. So itu 5 tahap kita beriman dengannya. Boleh faham tak? Kau laju ulang sekali lagi. Okey, kau faham tak? Sebab benda tu saya dah terangkan tadi. Okey, dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah, perkara yang perlu diambil kira ialah yang pertama, isbat sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan As-Sunnah secara hakiki. Maknanya betul. Allah mendengar. Memang hakikatnya Allah mendengar. Okay? Yang kedua, iktikad bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan tidak ada kekurangan atau cacat cela. Dan yang ketiga, tidak ada persamaan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Okey? Baik, itu penjelasan yang hampir samalah dengan apa yang kita dah sebut tadi. Oleh kerana masa kita nak habis, kita pergi kepada muka surat yang ada tulisan bold yang ketiga. Jumpa tak? Muka surat yang ke-18. Atas dia memerlukan memerlukan dan berhajat. Jumpa? Payah juga tak ada nombor muka surat ni. Atas sekali memerlukan dan berhajat kepada sesuatu. Bawah dia beberapa baris ada tulisan yang ketiga. Oh lah, kau laju ni lah. Boleh dah. Faham dah? Jumpa? Okey. So kita dah dapat 2 tentang hakikat Tuhan. Okey. Yang pertama tadi kita kata apa? Sifat dia. Apa sifat dia? Dialah berkuasa, dialah yang mencipta, dialah. Kita beriman dengan Tuhan yang berkuasa pada alam semesta. Itu nombor 1 kan? Ciri-ciri yang layak digelar Tuhan tu. Yang kedua, beriman bahawa dia memiliki nama-nama. Okay? Yang ketiga dari hakikat beriman kepada Allah. Hakikat pertama, beriman bahawa dialah yang mencipta alam semesta dan mengatur segala-galanya. Hakikat yang kedua, dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. So ini hakikat. Tak kira lah nama apa kita nak panggil bahagian ni, tapi itulah realiti hakikat keimanan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, yang paling penting ni, paling penting ni. Paling penting masuk tinggal berapa minit lagi? 9 minit lagi. Boleh lagi. Yang paling penting, setelah kita kenal dia dengan sifatnya dan kita kenal dia dengan nama-namanya, yang paling penting ialah kita mengabdikan diri kepadanya. Ini yang paling penting. Kita kenal Allah ni bukan sekadar kita nak kenal. Kita kenal Allah, tujuannya untuk memperhambakan diri kepadanya. Lalu makin kita kenal sifat Allah, makin kita seronok menghambakan diri kepadanya. Bagi contoh, kita ada majikan, kita bekerja ada majikan. Mula-mula kita tak kenal majikan kita, tapi lama kita bekerja, walaupun kita pekerja, tapi kita kenal bos kita ni orang baik, kita seronok kerja dengan dia. Lepas tu lama-lama kita musafir dengan buah kita ni dia pemurah, kita lagi seronok bekerja dengan dia. Kita lama-lama kita pergi kerja dengan buah ni, dia suka tanya khabar, dia ambil berat, kita lagi suka seronok kerja dengan dia. Makin kita kenal, makin kita dekat. Makin kita kenal, makin kita dekat. Betul? Kita bukan sekadar kenal. Siapa dia kita kenal? Jauh-jauh je. Aku kenal dia. Siapa dia? Aku kenal lah. Tapi aku tak dekat dengannya. Kita tak nak macam tu. Kita dengan Allah ni bukan lagi level majikan dengan pekerja. Kita dengan Allah ni level kita makhluk, dia pencipta. Tapi
Kalau kita tak sembah dia pun Allah tak rugi apa-apa. Yang untung yang menyembah ni siapa dia? Bila kita, siapa yang dapat manfaat? Kita. Allah ni, dia dah maha kaya dah. Ada seorang lelaki ateis ke? Dia tanya lagi. Saya kadang-kadang saya suka tengok debate ateis tu. Dia kata, why should I impress? Kenapa saya patut kagum bila orang cerita Tuhan tu hebat? Padahal kalau dia dah hebat, okey. So what, dia kata? So what kalau Tuhan tu hebat? Kenapa dia nak kata dia cipta langit dan bumi, dia nak cipta matahari dan bulan? Kalau dia dah Tuhan, memang dia berkuasa menciptakan. So what, dia kata? Why should I impress? Dia bagi contoh Bill Gates. Kalau contoh Bill Gates ni orang kaya masa tu lah. Sekarang ni paling kaya siapa paling kaya sekarang ni? Tesla. Apa Tesla tu? Elon Musk. Elon Musk kan yang buat Tesla tu. Dia kaya sekali. Dia ada harta dia trilion. Belum sampai. Bilion, ratusan bilion. Ratus-ratus bilion. Duit dia kaya banyak. Kalau dia mari bagi kat kita sini 1 juta seorang, tak habis duit dia. Kan kalau dia bagi. Kau ada orang sini boleh bagi 1 juta seorang? Kalau ada, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia kata, kalau Bill Gates bagi, dia bagi 500 orang tu, bagi kita, macam kita bagi 50 sen je. Kalau dia bagi seorang-seorang tu, dia bagi duit raya, kalau dia raya lah. Kita pergi kat rumah dia, dia bagi duit raya dia bagi berapa? 500,000 seorang. 1,000. Oh. Kita kata kaya betul dia ni. So, kenapa dia kata, kenapa saya nak pelik? Memang dia kaya, dia boleh bagi. Jawapan dia apa? Kita impress kepada Allah bukan untuk menaikkan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Sebaliknya, kita tunduk kepada Tuhan untuk menaikkan kedudukan kita yang hina di sisi dia. Siapa yang dapat manfaat kalau kita menghambakan diri kepada Allah? Kita. Mu jangan tanya Bill Gates ku kaya, Elon Musk kaya. Mu kena tanya, why dia bagi kat mu 500? Why? Why you? Kenapa kamu? Bukan orang lain. Kenapa dia bagi kat kamu? Kita boleh mari sini. Kenapa kita boleh mari? Orang lain tak boleh mari, kita boleh mari. Sebab Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih kita. Itu kenikmatan. Kita jangan kata, oh aku tak perlulah rasa kagum sebab dia memang dah Tuhan. Tak, dia Tuhan. Semua manusia kufur kepada dia, tetap saja dia Tuhan. Yang untungnya siapa dia? Kita. Kalau kita menundukkan diri kepada Allah, makin kita tunduk, makin Allah sayang kat kita. Makin Allah sayang kat kita, makin tinggi kedudukan kita nanti dalam syurga. Allah tetap Tuhan. Dia tidak berhajat kepada segala kenikmatan yang kita inginkan. Kerana dia kalau nak apa-apa cukup baginya kun fayakun. So nilai kita kenal Tuhan sebenarnya duduk pada makin kita kenal, makin kita menghambakan diri kepadanya. Makin kita kenal, makin kita tunduk kepadanya. Itulah maksud sebenar ilmu mengenal Tuhan. Kita bukan sekadar nak kenal dia, aku. Siapa Tuhan kamu? Tuhanku Allah. Habis tu mau buat apa? Lantaklah ikut aku, nak buat apa aku suka. Itu bukan orang yang kenal Tuhan. Macam dia kata, kamu bos kamu baik, bos aku baik, kamu buat apa? Aku pergi kerja, punch card, lepas tu aku keluar main-main. Gitu pekerja yang baik? Tak. Pekerja yang baik, bila dah dapat bos yang baik, dia pun tambah lagi semangat dia. Kerja baik, bos pula boleh tengok, bagi lagi bonus. Dipertemukan majikan yang baik dengan pekerja yang baik, terhasillah satu perkara yang baik. Tapi kalau bos baik sekalipun, dia mari tengok, ambil kesempatan pada kebaikan bos dia. Mari punch card, lepas tu sama pergi rata-rata, lepas tu tengah hari baru balik office. Baru tanya gimana saja, pergi jalan-jalan keluar-keluar. Agak-agak lama kau majikan lagu ni kerja. Tak lama. Akhir sekali kata, ginilah. Esok tak payah datang dah lah.
Betul tak? Kita dengan Allah macam tu. Bahkan lebih lagi. Itu majikan dengan pekerja. Kita hamba. Allah Ta'ala kata, in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau kamu tak nak jadi hamba Allah, boleh saja Allah binasakan kamu dan datangkan makhluk yang lain. It's simple bagi Allah. You tak nak hamba, jadi hamba dia, Allah datangkan bala bencana, habis semua mati bergelimpangan, dan Allah datangkan makhluk yang baru. It's simple bagi Allah. So tujuan kita kenal Allah ni paling utama apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Makin kenal, makin kita dekat. Kita tahu Allah Maha mendengar, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau dengar doaku, kabulkanlah permintaanku. Kita tahu Allah Maha melihat. Kita nak buat apa-apa, kita pandang kiri, pandang kanan, tak ada orang ni, tapi kita tahu Allah sedang melihat kita. Kita ada buat kesalahan, kita pun tengok orang tu, kita sedih. Kalau pelaku buat salah gini-gini, kita buntu. Kita tahu Allah Maha mengampun. Di saat kita tidak ada orang yang membantu kita, kita kata kelemasan, akhirnya kita tahu Allah senantiasa ada. Dialah Maha hidup dan tidak akan mati buat selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang boleh membantu pun melainkan dengan izin dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu semua apa yang di depan kamu, depan mereka, di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sehingga akhirnya wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah dahsyat. Kalau kita faham nama dia dan kita faham makna dia dan kita tahu ertinya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Di situlah letaknya nilai seorang hamba. Jangan hari ni kita kata aku ni orang baik kalau kita belum kenal Tuhan kita sebenar-benarnya macam mana. Orang Yahudi, Allah Ta'ala kata, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menilai Allah dengan sebenar-benar. Sebab tu orang Yahudi dia sanggup tipu atas nama Allah. Dia buat kitab, dia tulis kitab, ayat-ayat dia, lalu dia kata ni Tuhan kata. Berani-beraninya dia berdusta atas nama Allah. Allah Ta'ala kata dia tak kenal Tuhan tu siapa. Kalau dia kenal Tuhan tu siapa, dia tak berani nak nipu atas nama Allah. Orang yang beriman kepada Allah, kalau orang suruh kau bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tak buat, dia nak cakap demi Allah tu ketar tangan dia. Pasal apa? Dia tahu andai dia berdusta dengan nama Allah, besarnya kemurkaan Tuhan yang Maha Agung. Dia tahu bila dia buat sesuatu, dia tak akan niatkan selain daripada Allah. Pasal apa? Dia tahu pahala yang ada di sisi Allah itulah yang teragung. Tak ada tandingan nilainya. Orang nak bagi kat kita apa? Supaya kita pecah amanah ke, supaya kita tipu ke, kita apa? Lah, urusanku dengan Allah lebih bernilai daripada apa yang kamu tawarkan. Pasal dia kenal Allah. Nabi SAW, di saat orang bantah Nabi berdakwah, orang kata kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan kamu ajak orang sembah Tuhan yang satu. Jangan kamu halang orang sembah patung-patung berhala. Kamu nak apa? Kami bagi. Kamu nak harta, kami jadikan kamu orang paling kaya. Kalau kamu nak kedudukan, kami lantik kamu jadi pemimpin kepada orang Mekah. Kalau kamu nak wanita cantik, kami tak cari yang paling cantik untuk jadikan isteri kamu. Dengan satu syarat, jangan kamu ajak manusia meninggalkan sembahan berhala dan kamu berhentilah buat apa yang kamu buat. Kata Nabi SAW, seandainya kamu letak matahari di tangan kananku dan kamu letak bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan pernah berhenti daripada mengajak manusia beriman dan menyembah Allah Tuhan yang satu. Pasal dia tahu nilai Allah tu bukan sekadar pada nama, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang yang kita hanya layak untuk tunduk kepadanya. Dan dia tahu ganjaran tu
Sehingga akhirnya Bilal bin Rabah, dia letak di tengah-tengah padang pasir, batu besar atas dada. Dijemur tengah panas, batu besar atas dada, dia tetap bertahan. Ahadun ahad, ahadun ahad. Sebab apa? Sebab keyakinan dia pada Allah telah mengalir dalam urat jantungnya dan mengalir pada setiap urat darahnya. Itu makna keyakinan. Kenapa Sumayyah muak kepada Ammar bin Yasir, rela mati ditombak pada kemaluannya, mempertahankan agamanya, kerana dia tahu tidak ada nilainya bandingan tombak dengan syurga Tuhan. Keyakinan pada Allah. Allah ni bukan biasa-biasa, jangan. Sebab tu bila kita sangkat takbir, bila kita kata Allahu Akbar, kita tahu kita sedang menghadap Allah yang maha besar. Ada orang tanya soal Syekh Muhammad Hassan, apa tanda kita benar-benar beriman kepada Allah? Syekh kata jawapannya ada dalam Quran. Apa jawapan dia? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Pasal bukan sekadar dengan nama, dia tahu realiti hakikatnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka faham ayat ni, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan-Tuhan mereka, bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian mereka salat dan mereka menunaikan zakat. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala kata, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. So kita nak nilai perhambaan tu tadi. Yang paling utama duduk situ. Kalau sekadar kenal, belum lagi sampai kepada inti yang sebenar dari sebuah tauhid dan kepercayaan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti setakat itu, dan inilah sebenarnya hak Allah yang paling besar ke atas hamba. Kalau kita tengok hadis yang paling, dalam hadis ni, muka surat yang terakhir ni, dalam ada hadis di situ, Nabi pernah tanya seorang sahabat, apa hak Allah ke atas kita? Kalau begitu besarnya Allah, kita ni begitu kerdil, apa hak Allah ke atas kita? Dan apa pula hak kita ke atas Allah? Jawapan dia, Nabi kata, hak Allah, kalau kita dah tahu dia Tuhan kita, maka kita tidak menyembah melainkan kepada dia. Menyembah tu maksud apa? Sujud, rokok, doa, tawakal, semua bentuk ibadat. Kita tidak persembahkan ibadat tu melainkan kepada Allah. Dan apabila hamba tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka, dan Allah akan balas dan ganjari dia dengan syurga. Itulah ganjaran yang kita harapkan. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti, kita berhenti situ. Kita akan sambung pada kepentingan tauhid. Boleh faham? Ada soalan ke nak tanya? Faham dah belaka? Okey ke ni? Okey agak-agak faham lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang taat dan senantiasa tunduk kepadanya. Antara perkara yang kita buat bila kita tunduk kepada Allah ialah macam tadilah, kita tahu Allah Maha mendengar, kita banyakkan doa. Jadi insya-Allah kita hari ini kita akhiri kelas kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dan sambil-sambil itu kita doakan tuan rumah juga, Datuk Nidin hari ini, kita doakan keberkatan dan panjang umur untuk dia. Begitu juga hajat-hajat kita yang lain, kita doakanlah, kerana Allah dialah yang maha agung, maha mendengar, maha kaya, yang segala-galanya ada pada dia. Jadi sempena dengan nama-nama dan sifat-sifat itu, hari ini kita doakan dengan penuh kerendahan agar Allah dengar doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang wujud. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disujud. Engkaulah Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah. Ya Allah, yang Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, yang maha merahmati hamba-hambanya. Ya Allah, segala kekuasaan adalah milik-Mu. Kami hamba-Mu yang lemah, yang sangat berhajat dan perlu kepada rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun, yang mengampuni segala dosa hamba-hamba-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, Engkaulah Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami di atas keimanan dan ibadah kepadamu. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami, berkatilah masa kami, berkatilah umur kami, berkatilah harta kami, berkatilah zuriat keturunan kami. Ya Allah, berkatilah kami semua yang hadir pada majlis ini, dan berkatilah tuan rumah ini. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, kurniakanlah kesihatan kepadanya, rezekikanlah dia amal-amal ibadah yang Engkau redai. Terimalah darinya amalan-amalannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami juga bermohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kesihatan kepada kami, panjangkanlah umur kami, jadikanlah kami hidup dalam ketaatan, taufikkan kami untuk melakukan amal ibadah, dan ajarkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan ketakutan kami dan ketakwaan kami kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perelokkanlah bagi kami agama kami, perelokkanlah bagi kami urusan dunia kami, dan yang lebih utama, ya Allah, perelokkanlah bagi kami urusan akhirat kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, syurga-Mu yang kekal abadi. Tempatkanlah kami di dalam syurga Firdaus yang tertinggi bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari azab api neraka. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Sembuhkanlah orang-orang yang kami kenali, orang-orang yang berbakti kepada kami, guru-guru yang mengajarkan kami. Kurniakanlah kepada mereka kesihatan, dan berilah kepada mereka kekuatan agar dapat istiqamah dalam mengajarkan agama-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon segala kebaikan yang telah dipohon oleh Nabi kami, dan kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, dari segala keburukan yang telah dipohon perlindungan dengannya, darinya oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, Engkaulah Tuhan tempat kami bermohon, tiada Tuhan bagi kami melainkan Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.